warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Artinya, dan tiada daripada kamu melainkan mendatangi akan api neraka. Iaitu mereka yang melanggar perintah Allah akan mereka mendatangi tentang api-api neraka Allah. Dalam hadis daripada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Allah menjadikan neraka, Allah nak jadikan biru 1000 tahun. Nak jadikan merah 1000 tahun. Nak jadikan hitam 1000 tahun. Daripada hadis Anas bin Malik, apa kata Rasulullah SAW? Iaitu penduduk neraka dan penduduk syurga. Allah memanggil penduduk neraka dan Allah memanggil penduduk neraka. Maka malaikat pun memanggil penduduk neraka dan penduduk syurga. Maka penduduk syurga mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Adakah Allah ingin keluarkan kami di dalam syurga Allah? Padahal penduduk syurga, kata Allah, siapa masuk dalam syurga, mereka kekal selama-lamanya. Penduduk neraka pula, mereka gembira sebab dia dipanggil oleh Allah. Dan malaikat memanggil mereka. Apa kata malaikat? Allah memanggil kamu, keluarlah kamu, duduklah kamu, dan berdirilah kamu di depan pintu-pintu neraka. Maka penduduk neraka rasa gembira pula. Mereka ingat mereka nak dikeluarkan daripada api neraka Allah. Maka malaikat Zabaniyah dan malaikat Allah, mereka membawa seekor kibas. Mereka membawa seekor kibas. Sudah mereka membawa seekor kibas, malaikat memotong seekor kibas, malaikat menyembelih seekor kibas di depan pintu syurga Allah dan di depan pintu neraka Allah. Maka dah habis sembelih seekor kibas, maka malaikat Allah pun berkata dengan penduduk neraka dan penduduk syurga, wahai penduduk neraka, wahai penduduk syurga, kami menyembelih seekor kibas atas perintah Allah. Engkau lihat sendirilah kibas itu, dia mati. Sekarang sudah disembelih adalah mati. Dia pun mati. Engkau penduduk neraka tinggal dalam neraka, tidak mati-mati. Engkau penduduk syurga tinggal di dalam syurga, tidak mati-mati. Kekal kamu di dalamnya. Itulah tentang penduduk syurga dan penduduk neraka, tuan-tuan. Dengan senang nak masuk syurga, tuan-tuan. Masuk neraka senang. Senang masuk neraka ni, tuan-tuan. Jadi penduduk neraka dia ramai. Apa kata Nabi? Ni hadis sahih. Dia Imam Bukhari. Aku baca makna dia je. Di antara umatku yang tidak diampunkan dosanya, maksudnya dia bertaubat. Dia minta ampun dengan Allah. Tapi dia masih ditakut yang lama, dia tidak di dalam keampunan Allah, iaitu umatku mereka tidak suka menuntut ilmu. Okey, pilih tuan-tuan. Duduk Telekom banyak ni, tuan-tuan. Yang lain dah meninggal, tuan-tuan. Banyak ni, tuan. Ni Nabi cakap tak bohong. Nabi cakap tak bohong. Akhir zaman dunia dekat dengan kiamat, maka timbullah ahli-ahli ilmu, timbullah maksudnya ahli-ahli ilmu yang perut mereka besar-besar. Suka kuat makan. Bila akhir zaman dunia nak kiamat, mereka tidak bersanad, tidak ada guru pun. Mereka boleh mentafsirkan Al-Quran. Mereka boleh mentafsirkan, boleh baca kalam-kalam Nabi dan mereka boleh mentafsirkan. Dan mereka pula boleh membodoh-bodohkan ulama'-ulama'. Dah keluar adalah hadiah. Dah ada adalah hadiah. Nabi cakap. Dah keluar sekarang, tuan-tuan tengok sendiri. Di antara siapa yang tak suka menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, tu di antaranya mereka di dalam kerugian. Yang keduanya, mereka nak ibadat, dia semayang, ibadat, semayang, tapi suka lagi, masih lagi membuka aurat dan menonjolkan perhiasan-perhiasan mereka. Siapa? Orang perempuan lah. Kadang elok dah pakai stokin, pakai sorong tangan, letak barang kemis kat luar. Bini siapa? Entah. Senang ni. Ni Nabi cakap, bukan aku cakap. Ni tengok aku tak berhati orang perempuan. Nabi cakap ni. Nabi cakap. Itu buat kerja agama tak boleh takut. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Sama ke azan. Azan, masa waktu je azan.
Sewaktu je azan. Faham ya? Tapi sampai satu ketika, masjid tak ada orang azan dah. Pada ketika bila? Pada ketika itu, dah muncul Dajjal lah. Faham ya? Itu semalam orang datang sekolah aku. Ustaz, nanti kalau munculnya Dajjal, saya nak lari duduk dekat sekolah Ustaz. Saya takut duduk kat luar ni Ustaz. Kat luar banyak orang buat maksiat. Banyak orang minum arak. Banyak orang berzina. Banyak orang buat benda-benda haram. Saya nak duduk dekat dalam kampung Ustaz. Dalam kampung Ustaz saya datang ni pun orang nak pasang lagu pun tak ada. Aku cakap apa nanti tunggu Dajjal keluar sekarang lah duduk. Aku kata ya. Kau tengok selari ya tak? Neraka ni takut neraka ni. Lepas tu jangan lupa perbanyak baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baca sampai nangis. Tuan-tuan. Lepas itu kata ulama, sesiapa yang dia gembira datangnya bulan Ramadan, orang itu mendapat anugerah daripada Allah. Sebab itu bila baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin, fi Rajabin wa Sya'bana. Wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan tu baca banyak kali. Biar agar umur kita sampai pada bulan Ramadan, kita boleh ibadat. Faham ya? Tak ada datang masjid, datang surau pada bulan Ramadan. Bulan lain tak nak datang. Faham ya? Nanti bulan Ramadan aku datang, tengok aku tabuh orang ni. Faham ya? Bulan Ramadan baru nak datang. Busuk punya orang. Bulan lain tak nak datang. Nabi cakap apa? Sesiapa yang dia pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid, dia datang itu mengikut kesukaannya. Apabila dia suka, dia datang. Dia tak suka, dia tak datang. Nabi kata orang itu dia minta ampun dengan Allah. Allah tandanya Allah masih tak ampun lagi dosa dia. Faham hati-hati ya tuan-tuan. Faham ya? Tapi mengajar pula, bukan jangan tengok orang ada, orang tak ada. Faham akan sampai satu taman besok, aku dengan kameramennya. Faham orang lain tak datang. Faham nanti sampai masuk pula, kita seorang pula dalam kubur. Seorang Seorang kubur. Orang kubur. Nanti bila masuk dalam kubur, harta aku mana? Anak aku mana? Cucu aku mana? Duit aku mana? Highlight aku mana? BMW aku mana? Duit aku mana? Cakaplah dalam kubur. Faham pada ketika itu tak boleh buat apa lah. Faham ya? Terbujur kaku dalam kubur. Faham yang dalam hadis kursi, malaikat Jibril dia jumpa dengan cacing. Dia kata apa? Cacing, aku nak tanya dengan kau. Engkau ni Allah jadikan kau ni, kau bersyukur tak dengan Allah? Aku bersyukur dengan Allah. Allah jadikan aku. Walaupun jalan aku melengkuk-lengkuk. Walaupun aku ni hina di sisi manusia. Tetapi aku beriman dengan Allah. Aku tidak kufur dengan Allah. Tapi ingatlah wahai malaikat Jibril. Nanti manusia masuk dalam tanah. Kerja aku merobek-robek mata mereka. Kerja aku merobek-robek perut mereka. Kerja aku merobek-robek telinga dan hidung mereka. Itulah kerja aku. Apabila manusia itu mati, mereka melanggar perintah Allah. Apabila mereka itu mati di dalam keampunan Allah, aku jaga mereka. Aku tak robek perut mereka. Ini kerja cacing. Sebab itu kalau tuan-tuan kalau mancing pakai umpan cacing, haram berdosa. Faham Besok orang ni pula, ditaruh jadi cacing, baling dalam neraka. Mampu ya? Katak, di antara binatang tak boleh bunuh katak. Siapa yang suka mancing ikan ruan, ikan toman, masak tuan-tuan. Ni kaki pancing. Tuan-tuan muka tahu, muka pancing. Tuan-tuan. Kalau dalam syurga pula, wajah-wajah penduduk syurga, malaikat-malaikat Allah dekat dahinya ada tulis nama Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Ini hadis sahih. Dekat dahi para malaikat semua ada nama Rasulullah. Dekat leher bidadari semua ada nama Rasulullah. Dekat leher. Dekat leher kita ada bini gigit. Itu yang boleh semayang tutup. Mendukung orang. Ni kali nak gigit, jangan gigit leher. Gigit tapak kaki tu. Dia tak haram tapi mengundang fitnah. Faham? Orang dok kata, orang dok maki. Apa orang masjid gigi masjid leher merah, leher.
Tuan-tuan. Dia mengundang fitnah. Faham? Ya, tu. Tengok, tak pernah lagi dalam hadis ada Nabi menceritakan disuruh menggigit leher-leher isterimu. Ya? Supaya tunjuk-tunjuk dekat orang. Tak ada. Faham? Tuan-tuan. Kalau nak pakai sobat ni. Allah. Berkata ulama tafsir, ya, itu ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ulama, qiyas. Ini sunnah ahli sunnah. Dalam Al-Quran tak ada, rujuk dalam hadis. Dalam hadis tak ada, rujuk dengan ulama. Itu bukan hukum qiyas. Itu sama juga doa Allahumma barik lana fi sya'bana, ya, Allahumma barik lana fi sya'bana, ya, Allahumma barik lana fi Rajab itu, Sya'banin, wa balighna Ramadan tu, dia hadis-hadis lemah. Walaupun dia hadis lemah, tetapi dia termasuk fadilah amal. Bila termasuk fadilah amal, maka boleh beramal. Dia bukan hadis mungkar. Sama juga menyambut malam nisfu Sya'ban, dia hadis lemah. Bila hadis lemah, dia termasuk ulama, walaupun dia lemah, dia boleh beramal. Dia termasuk fadilah amal, dia bukan hadis mungkar. Kita nak sambut boleh, tak sambut pun tak apa. Faham? Tak ada. Malam nisfu Sya'ban, wajib baca Yasin. Tak baca Yasin, tak boleh. Ni bodoh. Belajar tak nak. Sama bulan puasa. Bulan puasa dekat dah. Bila bulan puasa dah dekat, belajar buat puasa tu wajib. Faham? Belajar buat niat. Belajar buat musafir. Belajar buat sahur. Belajar buat berbuka puasa. Belajar buat kumur-kumur. Belajar buat berjimak di siang hari. Belajar berjimak di malam hari. Semua belajar. Ya? Sebab itu kata Nabi Muhammad SAW, ni hadis daripada Anas bin Malik, apa kata Rasulullah. Nanti pada bulan Ramadan, siapa jaga 2 lubang. Siapa jaga 2 lubang, dia jaga betul-betul 2 lubang ni di siang hari. Aku jamin dia masuk syurga Allah. Nabi kata itu. Apa 2 lubang tu? Tuan, apa 2 lubang? Lubang hidung lubang punggung Bukan. 2 lubang, lubang faraj dan lubang mulut. Faham? Ni tak ada main tembak, lubang punggung. Mengaji tak nak, tuan. Lubang faraj dan lubang mulut. Pasal mulut lah ramai orang masuk neraka. Pasal lubang faraj lah ramai orang masuk neraka, tuan. Pada siang hari, pada bulan Ramadan, tak boleh berjimak di siang hari, tak boleh. Faham? Di siang hari, jaga mulut, jaga lidah ni, jangan duk kata ke orang. Tak ada, beli barang buka, duk kata ke orang. Apa ni? Kuih tutup, orang tak bertutup, buka aurat. Hapraknya orang. Yang main, tuan. Haprak, tuan. Itu ulama bagi tahu juga, seboleh-boleh, kalau kamu nak beli barang buka, janganlah beli barang buka orang yang membuka aurat. Carilah orang yang menutup aurat. Carilah orang soleh. Faham? Dan Nabi beritahu apa lagi? Di antara yang dia taubatnya Allah tak terima, iaitu mereka tak suka kawan dengan orang soleh. Faham ya? Sebab apa Nabi suka kawan dengan orang soleh? Kawan dengan orang soleh ni, dia menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Bila kita terlajar, kita buat dosa, dia ingatkan kita. Dia jumpa kita, dia kata apa? Jangan tinggal semayang. Dia jumpa kita, dia cakap apa? Jaga bini kau elok-elok. Dia jumpa kita, dia cakap apa? Anak kau ni elok-elok, didik dengan agama. Dia jumpa kita, dia cakap apa? Pergi surau, pergi masjid, damping dengan ulama. Ni lah orang soleh. Siapa boleh dapat kawan macam ni, jangan lepas. Jangan lepas. Ya? Untung dia sebab dia selalu dia dapat memberi dia dinasihati oleh orang tu. Tuan-tuan. Lepas tu kalau orang perempuan dapat suami yang soleh, untung faham? Ya, untung suami ni ingatkan dia, ayang jangan main Facebook Ya, ayang baca Quran Ayang jangan main Facebook. Apa ayang? Mampus tuan-tuan. Orang perempuan sekarang ni main, tuan-tuan. Main orang perempuan sekarang ni. Hebatlah orang lelaki boleh main pedang. Menyangkui kuat. Bini datang tinggal cangkui, tuan-tuan. Main. Yang dalam. Main ni, bukan korang ni, aku pertama. Ya, main orang perempuan ni. Dia bisa orang perempuan ni. Orang kata ulama, ya, bisa orang perempuan ni. Dia macam ular. Sekali dia patuk. Menggelapar suami ni, tuan-tuan. Main orang perempuan ni. Tu belakang. Kami nak cari wanita solehah bukan senang. Sebab itu dalam neraka ramai perempuan.
Siapa ramai perempuan neraka? Bukan perempuan ni dia kafir tak. Bukan perempuan ni dia murtad tak. Dia ramai perempuan dalam neraka ni sebab mereka kufur nikmat kata Nabi tu. Dia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Kadang dah suami ya tengok pada bulan Ramadan ni, tengok pada hari raya nampak ya. Kadang suami sambil berhutang-hutang nak beli langsir, sampai nak beli sofa tu elok bang nak dukung sofa, nak dukung sofa, mampu suami tuan ya. Dah main dah. Dah. Nak tukar peti air macam rumah sebelah peti elok tuan. Nak cari wanita soleh bukan senang. Tengoklah tuan-tuan tengok senari bulan Ramadan tak sampai. Ada orang sibuklah baju raya. Ni raya ni nak baju senondon warna apa senondon? Allah. Belum puasa Puasa dah tak cukup orang perempuan ni. Mana cukup puasa? Ya. Dah puasa tak cukup lah apalah hidup. Tapi suami ni kena bini macam tu kena banyak sabar. Ya. Biar lantak ni tengok kerja ya. Abang baju nak warna apa? Sedondon apa? Sedondon lah. Ya. Suami ni tu yang boleh jawab pun. Tuan-tuan. Ya. Tak bersyukur lah. Ya, tuan-tuan tengok sini tak bersyukur. Faham ya? Nak cari orang bersyukur bukan senang. Lepas tu beradab lah. Adab. Lepas tu kalau kata Imam Syafi'i, aku tidak memandang orang tu banyak ilmu. Tapi aku memandang orang tu yang beradab. Ada ni. Ya. Lepas tu Nabi beritahu lagi, di antara taubat yang Allah tak terima, mereka belajar macam-macam ustaz, belajar macam-macam guru, belajar. Ustaz ni datang, dia belajar. Ustaz Syakir datang, dia belajar. Ustaz Sidik ni datang, dia belajar. Semua macam-macam ustaz dia belajar. Tapi dia cuma belajar, tak boleh beramal. Ya, tak boleh beramal. Nabi juga tu. Lepas tu amal ni penting, tuan-tuan. Amal ni penting. Dalam hadis lain pula apa kata Nabi? Di antara orang yang selamat di dalam kubur, mengalir saham-sahamnya sampai dunia kiamat. Iaitu di antara umatku semasa hidup dekat dunia, dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah dan dia mewakafkan kepada jalan Allah. Kalau bukan lalu hukum fiqh, dia panggil situ apabila sudah diwakaf, dia panggil mani'ul asbab. Tegahan bagi bersebab dia tak boleh ambil barang tu sebab dia dah wakaf. Ini hukum dia, tuan-tuan. Wakaf lah, tuan-tuan. Ya, tak susah pun. Sejadah bertahun-tahun sejak ada kapek. Kapek ni bila tahu masuk, tuan-tuan. Beli sejadah putih tuan-tuan, tapi. Tuan-tuan, kereta BMW mahal. Alphard, ya. Kereta Pajero, tuan-tuan. Duduk rumah banglo 3 tingkat, ada kursi urut lagi. Kursi urut boleh beli 4,000, 5,000. Sejadah tak sampai 100 pun satu baris dah. Beli lah. Ini bekas mati. Bekas mati. Sebanyak mana orang sujud, sebanyak tu pahala. Bila nampak kotor, basuh ya. Tapi tak nampak juga nak macam mana. Tuan-tuan. Dia dalam kubur, dia menyesal tu. Menyesal lah. Nak keluar tak boleh tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kubur tak boleh keluar. Nak keluar macam mana? Itu di antara roh. Ya, dia ada 3 pendapat roh. 2 roh. Satu di Aliyin, satu di Sijin. Satu roh mereka dengan jasad-jasad mereka. Dan di antara sesiapa yang menanam pokok yang berbuah. Ni depan masjid ni banyak tanah lapang. Tanam lah pokok mangga. Nak bagus 4 orang pokok durian. Faham ya? Tu. Sebanyak mana dia hidup, selama mana dia hidup, sebanyak mana buahnya, sebanyak mana orang makan, sebanyak tu pahala orang ni mengalir sampai dunia kiamat. Entah? Burung makan ni dapat pahala, orang makan dapat pahala. Faham ya? Orang terbang, orang tu berdosa. Tuan-tuan ya? Buatlah. Tuan-tuan ya? Dan di antara mereka yang menggali perigi, kata Nabi. Dan mereka yang membesarkan sungai, Nabi juga macam tu. Dan mereka ada anak soleh, anak yang selalu mendoakan ibu dan ayahnya. Sebab itu kalau tuan-tuan jumpa anak, tuan-tuan, jangan cakap dengan dia nanti besar bila dah kerja, jangan lupa simpan duit kat bank banyak-banyak untuk hari tua. Ada bapak cakap macam ni bapak yang gila dunia, faham? Cakap dengan anak lah, wahai anak, engkau doakan ayah ni, doakan abah ni, doakan abi ni. Sekarang ni kau mula doa. Nanti kau dah besar, kau dah remaja, dah pemuda, dah tua pun. Kau jangan lupa doakan abah, doakan mak. Sebab doa anak ni penting untuk mak ayah. Itu, tuan-tuan. Nabi cakap tu.
Tuan-tuan, Nabi cakap itu dalam hadis buat waladun salihun, anak yang soleh, faham? Anak banyak duit pun tak guna kalau anak tak soleh. Tu anak aku baru ni dapat pensel nombor 1. Dia balik aku cakap apa? Ayah tak bangga kau pensel nombor 1. Ayah bangga kalau kau anak soleh. Ayah balik kau tengah baca Quran. Ayah balik kau tengah sembahyang sunat. Ayah balik kau sambut mak bapak kau dengan cara yang terbaik, akhlak yang terbaik. Itulah dapat anak soleh bukan senang, susah kan? Tuan-tuan tengok orang-orang dulu. Anak 15. Anak 15, anak 17. Bapak kerja buat pendang buat pendang. Bapak kerja menoreh faham? Kenapa anak dia berjaya semua? Sebab mak bapaknya orang kuat agama. Tak? Kuat agama. Malam-malam mengajar anak baca Quran. Pegang kotak ni. Sekarang mampus Bapak tu Facebook, anak tu Facebook. Lepas tu selfie. Hai, kerana tuan-tuan, dunia kiamat dunia dekat kiamat kan. Dah fasa keempat. Fasa keempat ni maksudnya orang kanser tahap keempat. Sekarang ni jangan sibuk nak simpan harta tuan-tuan. Sibuk pulun amal soleh. Pulun amal soleh. Tak pulun amal soleh. Tuan-tuan tak nampak. Tok-tok guru ramai meninggal dah. Tok-tok guru ramai meninggal. Tinggal ustaz-ustaz muda. Ustaz muda. Tok-tok guru tua ramai tak ada. Seorang Allah ambil. Tok guru tauhid, faham? Ya, seorang tak ada. Orang tak perasan ni, faham? Ya. Lepas tu orang ustaz yang berani cakap benar, ustaz yang keras tuan, cepat meninggal. Tuan tengok, faham? Tengok kan, faham? Ustaz yang kuat agama dia cepat meninggal, faham? Dikehendaki dengan dia lalu di atas jambatan sirat Jambatan sirat pakai macam jambatan Sungai Tepeng. Bukan jambatan macam Pulau Pinang. Siapa tak boleh tolong? Yang boleh tolong ni amalan dia. Amalan tuan. Lepas tu kena datang masjid, kena awal. Kena awal. Boleh berwirid, boleh baca Quran. Tak awal. Balik, kena lambat. Tak ada, datang lah lambat. Balik dah cepat. Lepas tu, di antara orang yang beruntung, dia habiskan masanya banyak beramal. Ini orang beruntung. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Masa-masa bertahun-tahun yang lalu, dah habis berlalu, dia tak boleh pusing lah. Tengok sendiri ya tuan-tuan. Kadang kita masa kita berak ada. Berak boleh. Baca Quran tak boleh. Tuan-tuan, juga tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tengok TV boleh 4 jam. Baca Quran boleh 4 jam. Mampus tuan-tuan. Itu yang mereka di antara mereka yang rugi, mereka merintih, mereka menangis di negeri akhirat. Negeri akhirat kekal abadi. Kan. Penduduk neraka, tubuhnya, tebalnya berlipat kali ganda gunung Uhud ni penduduk neraka. Sebab itu dalam syurga di antara kata Nabi, Uhud fil jannah. Uhud fil jannah iaitu di antara gunung di dalam dunia ada dalam syurga, gunung Uhud. Ada dalam syurga. Jambatan sirat ni takut tuan-tuan jambatan sirat ni. Jambatan sirat kita pasti lalunya. Tak lalu jambatan sirat, tak boleh masuk syurga. Itu peraturan dia nak lalu. Sebab itu penduduk syurga ni, ya, orang yang pernah masuk syurga 3 manusia. 4 manusia lah campur seorang perempuan, Siti Hawa. Nabi Adam, Allah dan Nabi Idris. Orang lain tak masuk syurga. Syaitan dia keluar dari syurga tu apa? Sebab dia sombong. Kita belum masuk syurga, sombong lah. Kalau orang sombong, tak masuk syurga. Faham? Orang sombong pun dia dihalau daripada syurga. Syaitan tu dia kena halau, bukan malaikat halau. Allah yang halau dia. Faham? Allah halau daripada syurga. Sebab dia sombong dengan Allah. Ini syaitan. Iblis ni. Manusia, umat Nabi Muhammad, kalau dia sombong dengan Allah, sombong dengan manusia, Allah tak benarkan dia masuk dalam syurga Allah. Jangan main syurga ni. Syurga ni tuan-tuan, bila sebelum nak masuk lagi 500 tahun dah baru wangi. Ni syurga ni. Ni syurga. Bila masuk dia disambut oleh bidadari Allah. Tuan-tuan, bidadari syurga.
Dalam hadis sebut di antara bidadari syurga dengan bidadari dunia, maka tidak ada sebandingnya bidadari dunia ni tidak boleh lawan kecantikan bidadari syurga Allah. Cantik sangat bidadari syurga ni. Tetapi apabila wanita di dunia yang solehah, mati dalam beriman, taatkan Allah, taatkan suami, dia adalah wanita bidadari yang tercantik di dalam dunia, di dalam syurga Allah. Wah, ya. Dan dia menjadi ketua bidadari. Wah, dengar ni orang perempuan yang duk lawan suami. Wah, ya, jangan lawan. Sama juga suami kena tahu dengan bini jangan suka tinggi suara. Dia nak marah, siap. Mak buka lepas kat buka, mau lapar apa? Oh, nak buka puasa nak gaduh, tak? Tu. Macam dia seorang puasa. Tak. Itu kalau pada bulan Ramadan, kalau tuan-tuan nak menghilangkan daripada dahaga, masa sahur tu, baca tu soal Kausar, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 7 kali dalam air, kata ulama minum masa nak sahur, bukan minum lepas subuh, faham masa lepas sahur minum dia menghilangkan dahaga di siang hari. Dia tak dahaga. Semua ada dalam kitab. Faham? Semua ada. Sama mata ni. Mata ni kalau nak suka buat benda baik, kata ulama, jangan suka tengok kemaluan. Selalu tengok Al-Quran. Tak ada tengok kemaluan tiap hari. Tak besar-besar. Hoi. Lambat panjang. Tuan-tuan, tambah dah sekarang orang jual ubat kemaluan dalam Facebook ni tiap hari. Yang jual orang perempuan tu. Abang, kalau abang nak panjang, abang nak besar, jangan lupa beli saya punya produk. Bodoh tu perempuan dunia kiamat. Perempuan tak ada dua. Beli orang masjid beli. Beli PM tepi beli. Dunia kiamat lah. Tu. Nabi kata apa lagi? Di antara orang yang tidak diampunkan dosanya, dia taubat Allah tak terima. Dia taubat tapi suka gaduh. AJK masjid, AJK baru, AJK lama bergaduh. Tak puas hati. Tuan-tuan. Imam dengan makmum gaduh. Makmum dengan imam gaduh. Tuan-tuan. Tengok imam silap sikit, makmum mufaraqah. Silap sikit makmum tak bertegur dengan imam. Itu penduduk syurga tak ramai. Sikit. Yang ramai bidadari. Bidadari dengan malaikat Allah penduduk syurga. Baru kita buka dalam kitab Bakhrul Mari daripada Syekh Azri Al-Marbawi. Itu Al-Babul Jannah tu. Bab syurga. Betul orang mati dalam beriman tak ramai. Tuan tengok sendiri yang menuntut ilmu tak ramai. Tak ramai. Nanti menjadi tentera Imam Mahdi pun tak ramai. Siapa yang tolong tentera Islam? Tuan-tuan? Nak lawan tentera Dajjal? Siapa? Malaikat Tuan-tuan, tu malaikat turun daripada Arash, semua pakai serban. Turun lawan tentera kafir. Tuan. Lepas tu tentera Islam tak ramai. Tuan. Lepas tu menang ni bukan atas ramainya. Menang itu adalah pertolongan daripada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Faham? Tu. Bantuan Allah akan turun bila hamba-Nya malam-malam sembahyang tahajud. Bantuan Allah akan turun, akan tolong mereka. Ud'uni astajib lakum. Mengadu dengan Allah, minta dengan Allah. Bantuan Allah akan turun. Duk tidur main Facebook, rokok, lepas tarawih, lepak kedai makan. Sahur pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Itu balik tidur. Kadang subuh terajak mampus tuan. Kadang pelik bulan Ramadan boleh datang. Bulan Ramadan boleh semayang tarawih sampai melempah Masjid Syura bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan orang tak datang faham? Mereka ni hukum syarak diadatkan. Tuan-tuan, hukum syarak diadatkan. Ni salah, faham? Nabi suruh datang masjid setiap waktu. Nabi suruh mengimarahkan masjid setiap hari. Nabi suruh mengimarahkan masjid setiap bulan, setiap tahun. Tuan-tuan tengok di Mekah, di Madinah. Nampak Allah jaga bumi Madinah, Allah jaga bumi Mekah. Sebab mereka mengimarahkan semayang 5 waktu. Semayang berjemaah, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh. Macam hari Jumaat. Tuan-tuan. Kita semayang maghrib, Allah, satu saf tak penuh.
Tak bunuh. Dengan jaga-jaga tak datang. Tuan-tuan. Nampak? Jangan main. Siapa dengar orang azan, Nabi kata apa? Apabila azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar azan dilaungkan. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dia tidak ada uzur syarak, dia tidak sakit. Dia tak datang semayang berjamaah. Semayangnya sah tapi Allah tak terima. Itu. Nabi cakap tak bohong. Nabi sidik, dia bukan kazib. Nabi orang dah lupa. Semasa Isra' wal Mi'raj, Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi menjadi imam pada waktu semayang subuh. Belakang Nabi 124,000 para rasul, para Nabi menjadi makmum. Tuan-tuan lupa. Pada Isra' wal Mi'raj, Nabi dihidangkan 2 minuman, arak dan susu. Nabi minum apa? Minum arak lah. Nabi minum susu. Sebab itu tuan-tuan, bila panggil penceramah, bagilah air susu. Ini aku nak minum air pun tak ada. Faham ya? Susu pun tak ada, air pun tak ada. Tuan-tuan. Pelik orang sini, faham? Kan? Nak minum apa? Susu pun tak ada. Air pun tak ada. Tuan-tuan. Apa nak minum tak ada air? Tuan-tuan, air tak ada. Kenapa bohong kan? Faham ya? Tuan-tuan. Itu sunnah minum susu. Tuan-tuan, minum susu ni sunnah. Tu. Minum susu. Malam ni, amal lah minum susu. Tuan-tuan, besok pagi, minumlah susu. Belilah susu kambing. Faham? Minum jangan mendiri. Siapa minum mendiri akan mengundang penyakit. Nabi cakap itu. Dia minum berdiri ni bukan haram. Minum berdiri ni dia makruh. Minum berdiri. Kalau kencing berdiri pula, azalukum, kencing itu sunnah bertenggong. Lepas itu kalau dia kencing berdiri, dia kalau disebabkan kalau dia bertenggong tak tus, maka dia harus kencing berdiri. Kalau kencing bertenggong dia elok tus, tiba-tiba nak kencing berdiri pula, ulama tak bagi. Akan jatuh haram. Haram kenapa? Boleh meracik kat tubuh. Faham? Tu ulama tak bagi sebab bermula selesai kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan. Sebab kubur ni bila kita baring tu, dalam hadis sebut, di antara jenazah-jenazah yang dalam kubur ni, dia dengar tapak yang terakhir sekali. Contoh yang balik yang terakhir ni, iaitu imam. Yang balik terakhir daripada kubur, dia punya anak. Yang balik terakhir daripada kubur, orang tu kali kubur, dia dengar. Seret, 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 seret. Dia kata apa? Arsyadani rahimakumullah. Engkau nak balik lah ke? Rahmatilah aku. Aku tinggal dalam ni seorang-seorang. Gelap. Gelap. Kubur tu gelap, tuan-tuan. Gelap. Nak ngiring sini tak boleh. Nak ngiring sini tak boleh. Cukup-cukup ni. Cukup-cukup 7 kaki, 3 kaki cukup-cukup Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh buat apa kan kubur ni lah. Tapi siapa yang mati dalam beriman, dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Rasulullah SAW, Imam Ghazali Hujatul Islam menukilkan daripada hadis Rasulullah, apa kata Rasulullah, mereka bersyurga, mereka punya kubur ibarat seperti taman-taman syurga. Luah sangat. Jadi kubur pun tak ada apa kubur ni. Baginya. Apa? Di antara jasad yang tak kaput, ulama akhirat. Ulama yang berani kata benar, tak takut dengan siapa pun. Jasad tak kaput dalam kubur. Tak kaput. Orang yang meninggal hari Jumaat. Orang meninggal bersalin, orang perempuan. Meninggal berhaji umrah. Itu berhaji umrah minta, ya Allah, matikan aku kat bumi Madinah. Nak pergi umrah bulan depan tu. Mampu mati betul ibadah. Tapi kalau mati untung nanti dia bangun dengan Rasulullah masa dunia kiamat. Dalam hadis sebut Nabi membuang debu-debu di janggut dia buang. Malaikat Jibril bawa binatang burak, malaikat Jibril bawa pakaian syurga. Kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, hari ni hari apa? Kata malaikat Jibril, hari ini hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Kata malaikat Jibril, wahai baginda, pintu syurga terbuka luas untuk engkau. Pintu neraka tertutup untuk engkau. Kata Rasulullah, aku tak tanya neraka, aku tak tanya syurga. Aku tanya umatku yang berdosa, macam mana dia orang? Nabi tanya tu. Macam mana dia orang? Dia orang macam mana? Macam mana umatku? Macam mana umatku? Macam mana umatku?
Nabi sayang kita. Ya? Artinya akhir zaman banyak orang hina Nabi. Orang maki Nabi. Orang buat kata Nabi ni macam ni, pijak lah, buat dia hina Nabi. Ya, dia hina macam-macam, buat Nabi gambar khinzir, gambar babi, dia pijak. Sebab apa? Akhir zaman umat Nabi sendiri pun tak cinta dengan Nabi. Tak sayang dengan Nabi. Tuan fikir ya? Tuan-tuan tengok sendiri. Di Mesir, di Libya, di Iran, di Iraq, di Yaman je tak. Tuan tengok sendiri. Orang semayang dah tak pakai kopiah lah. Tuan-tuan. Jangan lupa lah. Nabi cakap apa? Siapa yang menghidupkan satu sunnah, dia mendapat 100 mati syahid. Cuma sunnah ni yang masih kuat lagi negara kita. Tuan-tuan tengok, kenapa negara kita ni aman? Masih aman lagi. Padahal banyak benda-benda haram. Tuan-tuan. Tabung haji tu jaga oleh orang kafir. Nampak? Orang kafir jaga tabung haji, mam. Macam masjid ni lah. Masjid ni nazir orang kafir. Itu lah, tuan-tuan. Contoh hang itu, tuan-tuan. Nak kiamat lah. Tapi disebabkan negara kita ni sunnah masih kuat lagi. Allah jaga orang tu. Nabi cakap apa? Siapa nanti akhir zaman, dia jaga berpegang dengan 2 perkara. Al-Quran dan sunnah. Selamat dia. Tuan-tuan. Itu jangan tak pakai kopiah, tuan-tuan. Pakai kopiah. Kerja hospital, pakai kopiah. Jangan takut tu. Ya? Kena buang kerja. Ada lagi kerja lain. Allahu Akbar. Bertuhankan manusia. Kafir. Tu. Nabi tak pernah buka kopiah. Dia buka pada waktu tidur. Ini Nabi. Padahal manusia number 1 masuk dalam syurga. Number 1. Tuan-tuan. Dia kata Nabi, siapa yang berselawat 1000 kali ke atas aku, nanti berlaga bahu depan pintu syurga Allah. Bahu berlaga. Ini selawat, banyak selawat. Rokok. Banyak rokok. Rokok ambil kacut ni. Nanti bulan Ramadan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok dulu. Satu hari tak dapat rokok dulu. Orang buka dulu dengan air. Habis itu dalam kereta, bila bulan Ramadan standby buah kurma. Nanti bila jam balik kerja, ada buah kurma. Ni tak ada, buah kurma tak ada. Air tak ada. Ya, ada tak ada, rokok. Buka rokok lah. Tuan-tuan. Aduh. Belum 36 minit, tuan-tuan. Jangan risau lah. Pukul 9 aku berhenti. Besok tak ada kuliah subuh masjid, aku tak datang. Malam ni aku kena balik. Besok aku ada kuliah duha pukul 8 pagi di Kilang TMB di Kelang. 300 orang dalam WhatsApp dia beritahu ustaz kena datang kerana mereka diwajibkan dengar kuliah pada besok pagi. Pekerja Malaysia, pekerja Indonesia yang Islam, pekerja Myanmar yang Islam. Wajib bagi mereka mendengar di ambang Ramadan. Tuan-tuan. Aku kena pergi sana minta maaf lah orang masjid lama. Aku je datang tempat orang. Orang tak pernah datang tempat aku. Busuk ni orang. Kalau bapak aku lagi, bapak aku. Bapak aku buat kuliah setiap bulan. Mana masjid dia buat kuliah bulanan? Dia malam contoh, besok ada Furnain. Korang kalau tak hantar wakil seorang datang sekolah aku, madrasah aku, dengar aku kuliah bulanan baca kitab kat sekolah aku, tempat korang aku tak datang. Aku tidak bulan datang jumpa korang. Hantar wakil lah. Orang wakil tak. Tu bapak aku. Aku lain. Sama buat ceramah agama, dia tak boleh takut. Tu baru 2 hari lepas, aku ikut ada ceramah satu tempat. Dia siap WhatsApp aku lagi, AJK WhatsApp. Ustaz, saya tengok ceramah Ustaz ni dekat YouTube, Ustaz kereh ceramah. Dah hantar gambar WhatsApp. Minta maaf Ustaz, boleh tak Ustaz ceramah lembut sikit? Aku kata tak ada lembut-lembut. Dalam Islam kata haram, halal. Nak panggil tak nak panggil sudah lah. Dah, minta maaf lah, aku bagi tempat lain lah. Banyak songil engkau ni. Aku tak pergi dah. Dia suruh aku ceramah. Dia kontrol aku. Lemah lah. Ustaz ni tak boleh. Ni kalau perempuan ni cakap ni, dia perempuan lemah-lemah. Dia perempuan tersinggung. Boleh. Cari Ustaz ni tu. Jadi kesarah ni. Tok kenali. Siapa Tok kenali? Tok kenali ni garang dia lah. Dia melawan tentera kafir. Melawan orang kafir. Tok kenali. Tok kenali.
Kita tak pernah dengar, kita dengar cerita je. Tok Kenali ni, dia di kedai gunting, dia cukur rambut. Cukur lah botak sebelah. Tengah-tengah botak, dapat habaran Mekah terbakar. Dia tengah cukur ni, dia cakap kedai gunting, tunggu sekejap, aku nak keluar sekejap. Dia pergi mana? Penduduk Mekah nampak dekat Mekah tengah memadamkan kebakaran. Orang balik mengerjakan haji, balik mengerjakan umrah, diorang cerita. Ada di Mekah, ada seorang hamba Allah memadamkan kebakaran dengan sebelah rambut tak ada. Botak sebelah ni ada rambut. Tok Kenali lah, tuan-tuan. Nampak? Betul, orang wali Allah, faham? Ya? Tok Sulehong, Tok Bahman, Tok Pulau Manis. Banyak ni, tuan-tuan. Lepas tu bumi Terengganu ni, banyak wali bumi Terengganu, tuan-tuan. Bumi Terengganu banyak wali Allah. Kita tengok sendiri. Kalau tuan lebih Terengganu, nak jumpa anjing, bayar. Faham? Terengganu. Dan bahawa segala amal manusia ditimbang dengan neraca. Ditimbang dengan baik lah. Segala amalan-amalan dia. Faham? Ditimbang. Semua timbang, tuan. Semua timbang. Semua ada skrin. Kita punya buku catatan 99 buku catatan. Satu buku catatan sejauh mana mata memandang. Dalam hadis sebut itu. Mereka berdiri 50,000 tahun. Satu pendapat mengatakan 500,000 tahun berdiri. Berdiri ya nak panggil. Wahai Naha Afandi, wahai Naha anak kepada Asia. Pergi ya. Pergi. Wahai Allah, ada apa ya Allah? Sekarang hari ini hari perhitungan. Engkau baca buku catatan amalan-amalan baik dan amalan jahat engkau. Kita tanya, kenapa aku kena baca ya Allah? Malaikat engkau lah baca. Dia yang tulis. Engkau yang baca. Allah suruh kita baca. Supaya aku mengadili seadil-adilnya. Baca lah. Tuan-tuan. Ni padang mahsyar. Ya? Ni padang mahsyar. Tuan-tuan. Itu dalam hadis kudusi pula. Nabi cakap apa? Sesiapa umurnya makin tua, makin tua, tak sakit. Mereka semasa sakaratul maut, semasa sakitnya, sakit teramat sangat. Dan nanti mereka akan mendapat azab yang sangat pedih di negeri akhirat. Lepas itu bila dia umur makin tua dapat penyakit, apa kata Nabi? Beruntunglah mereka kerana Allah nak mengkifarahkan dosa-dosa mereka. Untung dapat sakit kan? Tapi kalau doa minta sakit tak boleh haram. Ya Allah aku nak kecil manis, tak boleh haram. Ya Allah aku nak sakit gout agar aku tak payah pergi masjid, tak boleh haram. Tak boleh. Untung dapat penyakit tu, untung. Nak kifarah sebab mati sakit. Sakit ni. Betul kalau dah sakit gigi. Alhamdulillah. Dah ada sakit gigi mengamuk lah rumah. Mengamuk habis. Sakit gigi. Sakit gaut. Allah. Dapat sakit Alhamdulillah. Betul bila sakit lutut turun sujud. Allah. Ni baru sakit lutut macam mana lah sakit dalam kubur. Ni orang yang ingat Allah lah. Tu semayang boleh nangis. Tu semayang gini ingat Allah. Allah, sebab tengah semayang ingat. Ya Allah macam mana ni kalau aku dalam kubur seorang macam mana tinggal bini aku. Tu balik-balik masjid dia kena langgar kereta mati macam mana ni. Ini orang ingat mati. Yang dalam hadis sebut dunia mata ulul ghurur ni hadis Nabi. Kalau kalam Sayyidina Ali dunia darul amal. Dunia itu tempat beramal. Nak seronok dalam syurga. Dalam syurga tak ada semayang. Dalam syurga tak ada menuntut ilmu macam ni bang. Tak ada. Dalam syurga untuk berseronok-seronok. Tu dalam hadis sebut, mereka kenapa dalam syurga, penduduk syurga tak ada anak? Sebab mereka kalau ada anak, mereka tidak ada masa untuk bergembira. Bila mereka ada anak, sibuk menguruskan anak. Ini penduduk syurga. Itu yang dalam kitab sebut, mereka sampai tak ada masa, tak teringat nak tidur. Syurga ni, tuan-tuan. Seronok je. Macam tuan-tuan, aku bagi contoh lah. Boleh tuan-tuan kerja, sibuk kerja. Kadang handphone pun tak sempat tengok. Kadang sibuk kerja, kadang makan pun lambat. Ni tu lah. Tuan-tuan. Nak pergi mana? Datang kuda yang merah. Disalut daripada buah delima daripada syurga Allah. Delima-delima yang merah, yang berkepak. Terbang lah. Lagi mana pergi lah. Syurga Jannatul Ma'wa, malaikat Jibril
dia ronda 360,000 tahun. Dia ronda tak jumpa penghujung. Itu malaikat Jibril. Sayap dia sekali kibas. Sekali kibas. Dalam hadis sebut, dan satu pendapat mengatakan 250,000 tahun. Satu pendapat mengatakan 300 tahun. Sekali kibas. Terbang. Tak jumpa penghujung. Untuk siapa syurga jatuh bawah? Untuk umat Muhammad. Kau pernah dengar cerita syurga jatuh bawah kan? Pernah kan? Pernah belum ni? Panjang belum? Teruk aku jamaah kan? Malaikat Jibril, masa Allah cipta malaikat Jibril, tu malaikat Jibril tanya dengan Allah, wahai Allah, adakah aku ini makhluk engkau yang sempurna? Kata Allah, ya benarlah engkau yang sempurna, wahai Jibril. Malaikat Jibril semayang, sembahyang 2 rakaat. Ni hadis kursi, kan? Dia semayang 2 rakaat, 1 rakaat 250,000 tahun. Fikir lah. Kita semayang tarawih ya. Cari mana surah masjid yang baca kuliah, kulhu. Haji mana? Nun sana. Masjid Telekom tak boleh. Imam budak hafiz, mampu ya. Satu rakaat 250,000 tahun. Habis semayang. Ya. Apa kata Allah? Wahai Jibril. Aku sudah mencipta syurga Jannatul Ma'wa. Kata malaikat Jibril, untuk siapa? Wahai Allah. Untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad. Kenapa wahai Allah? Umat Muhammad berbeza dengan kau wahai Jibril. Nampak? Inilah Allah ni sayang dengan kita lah. Umat Muhammad ni dia suka buat dosa. Umat Muhammad ni dia malas main sunat. Umat Muhammad ni dia malas pergi masjid. Umat Muhammad ni suka bergaduh. Tapi syurga Jannatul Ma'wa ni aku cipta untuk umat Muhammad yang sembahyang cukup 5 waktu. Dia semayang, aku suruh dia semayang. Dia tak pernah tengok aku, tak pernah lihat syurga, tak pernah lihat neraka. Dia semayang cukup 5 waktu. Engkau aku tak suruh semayang pun, engkau semayang 2 rakaat. Malaikat Jibril, Allah tak suruh dia semayang 2 rakaat. Tu kelebihan umat Muhammad. Syurga Jannatul Ma'wa ni untuk umat Muhammad. Untuk siapa? Untuk kita lah. Yang jenis datang suruh lambat. Ustaz duk ceramah, duk main telefon. Sampai depan masjid selfie dulu. Itu kita lah. Faham mak tu. Allah sayang ni lah. Tuan. Syurga Jannatul Ma'wa. Tu boleh cerita lagi syurga Darul Jalal. Jannatul Firdaus. Tak cerita syurga ni Dan fikir lah, malaikat Jibril terbang cari dia ronda nak tengok syurga Jannatul Ma'wa berapa besar. Tak jumpa tuan-tuan. Ya. Itulah penduduk syurga tak ramai. Faham? Bulan Ramadan dah dekat ni tuan. Cuba kita tengok sendiri ya. Bulan Ramadan orang boleh baca Quran setiap hari. Bulan Ramadan orang boleh sedekah. Setiap hari orang boleh sedekah. Siap dekat tol lagi orang bagi buah kurma, faham? Dekat kedai mamak orang bagi buah kurma, kedai tom yam bagi buah kurma. Bulan lain tak sedekah. Bulan lain tak bagi pembuah pun. Ya, kan? Kadang tepi-tepi jalan orang siap ni, bubur lambang, Masjid Telekom tiping. Bulan lain tak bagi pun. Kenapa? Ni salah ni kan. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Jangan kita buat pada bulan Ramadan sahaja. Orang boleh tadarus Al-Quran, baca Al-Quran setiap malam pada bulan Ramadan. Bulan lain orang tak boleh tadarus. Tuan-tuan, ni salah. Ada satu masjid surau, aku rahsia tempat ni, di Kuala Lumpur. Setiap malam, mereka orang surau ni, lepas ceramah, lepas habis maisyak, mereka tadarus. Setiap malam. Bulan Ramadan ke, tak bulan Ramadan ke, dia tadarus. Ni orang tu, masjid tu orang. Bagus, tuan-tuan. Temerak satu masjid tu, lepas semayang isyak, habis wirid, orang semua tak bangun. Kata imam, jangan bangun dulu. Jangan semayang sunat dulu. Ambil Quran dulu. Baca surah Al-Mulk. Lepas baru semayang sunat. Bagus kan? Ni imam kuat agama. Sebab apa? Supaya mati nanti jasad tak kaput. Dah. Nanti sini buat. Jangan bangun. Bangun bagi kau. Bani mana? Mampu imam pun tubuh lah. Sebab itu nak buat kerja agama ni, rohani ada isi. Ada pengisian lah. Ada rohani kena ada hidup. Itu seorang tok guru. Dia balik ceramah. Orang gangster tunggu tu berjalan. Tunggu bukan sikit punya orang. 25 orang tunggu. Buat kayu cotak apa. Tahan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Tak ada apa-apa Ustaz. Ustaz, kami nak minta maaf. Nangis. Gangster menangis tuan. Inilah ulama akhirat tuan. Ulama akhirat ni jangan sebarangan orang boleh buat. Siapa pukul dia, tangan tak boleh angkat lah. Tengoklah Imam Malik, tengok Imam Asy-Syafi'i, tengok Imam Hanafi, Imam Sayuti. Tengok mereka macam mana. Amalan kuat. Kita sembang ni. Balik rumah tengok main Facebook. Orang ulama akhirat malam zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukul 3 bangun. Main tajuk Allah Akbar. Allah Akbar. Sujud. Nangis. Ni ulama akhirat. Kalau ulama dunia, ada siapa? Makan. Lepas tu main Facebook. Lepas tu tengok YouTube. Lepas tu tengok wrestling. Ni ulama dunia. Tuan-tuan. Kena tahu. Ahli ilmu dan orang alim lain. Ahli ilmu, dia ada ilmu. Tapi dia tak beramal. Orang alim, dia berilmu. Dia beramal. Itu kalau tuan-tuan belajar dengan tok guru mana, dengan ustaz mana, kalau tuan-tuan belajar, dia tangkap ni. Tangkap. Orang ni beramal. Beramal orang ni. Dia cerita sampai malam. Allah. Dia cerita buat sedekah. Dia kuat sedekah. Orang beramal. Dan kata setengah ulama yang ditimbang itu suratan amal kebajikan dan suratan kejahatan. Timbang timbang. Kita tak boleh lepas tuan-tuan. Tak boleh lepas ni. Semua tak boleh lepas. Orang kaya, orang miskin, kau datuk, kau menteri, kau YB. Tak kenal siapa aku YB. Kau tak boleh lepas negeri akhirat. Faham? Kena tahan juga. Semua kena tahan. Yang tahan siapa? Malaikat Allah yang tahan. Tahan ni. Malaikat Allah tahan. Kalau contoh dekat negara mana, kita nak masuk sempadan mana, maka kita ditahan oleh immigration. Tuan-tuan. Kalau dekat negeri akhirat, yang tahan ni malaikat Allah yang tahan. Dia tahan. Pasport nak masuk, kena ada pasport. Apa dia? Iman. Iman tu pasport. Tuan-tuan. Tu pasport. Dia chop. Masuk syurga chop. Jannah. Masuk. Tuan-tuan. Tu. Nak masuk syurga ni, faham? Malaikat tahan ni. Malaikat tahan. Kat negeri akhirat, kita dada 7 hasta. 7 hasta lah. Lepas tu neraka syurga ni luas. Penduduk neraka, dia punya gigi, tak silap aku. Bukan gigi, tubuhnya. Ya. Gigi ke kulit. Kulitnya berlipat kali ganda Gunung Uhud. Gigi sebesar Gunung Uhud ke? Wallahualam. Kalau aku silap, minta maaf. Ni penduduk neraka. Penduduk syurga dia lain. Penduduk syurga ni, dia dadanya 7 hasta seperti Nabi Adam. Tinggi 60 meter. Ni penduduk syurga. Malaikat tadi depan. Tahan. Nak masuk. Nanti tu. Dia ada salah dengan bulan. Dia salah dengan ustaz tu. Ustaz tu duduk ceramah, dia duduk kata kat belakang. Panggil. Kau kata apa kat ustaz tu? Ustaz tu kata, ni kerja 7-Eleven tak boleh haram. Aku kata apa haram? Pula haram jadah ustaz ni. Semua haram. Duk kata ustaz ni. Tahan orang ni. Timbang lah. Amal baik orang ni, timbang bagi kat ustaz ni. Amal jahat ustaz ni, timbang bagi kat orang ni. Betul kat negeri akhirat, dia tak ada tukar wang ringgit. Kat negeri akhirat, dia tak ada tukar dengan tanah. Kat negeri akhirat, dia tak tukar dengan kenderaan. Negeri akhirat, ditukar amal baik, amal jahat. Kat negeri akhirat. Itu penduduk, dia itu dalam hadis sebut, lagi satu langkah penduduk syurga dah nak masuk lah. Kata malaikat, tahan orang tu. Tahan orang tu. Dia ada salah dengan anak dia. Dia ada salah dengan anaknya, dia pilih kasih dengan anaknya, tahan orang ni. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam, kalau kamu ada duit banyak, kamu jangan kira depan anak kamu, depan bini kamu, Nabi tak bagi. Kalau kamu duit tak banyak, dapat gaji sikit, duit kurang, jangan cerita dengan anak bini kamu, Nabi tak bagi. Nabi cakap itu. Bila kamu ada duit banyak, kamu kira depan anak isteri kamu, akan menimbulkan gairah ke atas mereka tentang dunia.
Bila mereka tak dapat tentang dunia, mereka jadi marah dan mereka menghina bapa dan suaminya. Bila mereka tahu suaminya sedikit wangnya, anaknya tahu sedikit tentang gaji bapaknya, dia akan merasa malu dan dia akan menghina bapa. Tuan-tuan. Tadi saya kata, ada kita kata hidayah. Kita ada kira duit upah mini. Abang dapat gaji 2,500. Sayang, ambil 100. Bini dapat 100 senyum. 100 je bang bagi 200. Orang perempuan ni dapat duit senyum. Ya. Senangnya orang perempuan ni yang marah-marah bagi duit. Noh, 100. Mau dia diam. Mau bagi. Noh, 200. Jangan mampu habis duit entah. Ya. Tapi kadang kita salah orang ni. Kita sibuk cari duit, tapi kita tak sibuk mencintai dan merindui yang memberi duit. Siapa? Allah. Kita yang cari duit tak cukup, cari duit tak cukup, cari duit tak cukup, cari duit tak cukup. Sebab tanggungjawab sebagai seorang hamba tak cukup. Mayang tak cukup. Mudah ya. Mayang malih, baca Quran malih, berzikir malih, bertasbih malih, bertahmid malih, selawat malih, semua malih. Dah 8.55 minit tuan-tuan. Dan jangan tengok aku tak puas hati. Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Faham ya? Tuan-tuan tak puas hati dengan aku, kat akhirat kita pasti jumpa punya. Malaikat panggil. Nanti, orang ni tak puas hati dengan ustaz ni. Lepas tu orang maki aku dekat Facebook. Orang maki aku dekat YouTube. Orang maki aku ya. Habis bini aku cakap, bang, banyak orang maki abang. Aku cakap, banyak pahala. Nanti kat negeri akhirat besok, abang untung. Abang masuk syurga sebab buat haji. Abang tak buat haji pun, haji dia dapat kat abang ni. Umrah dia dapat kat abang. Dia sedekah hari Jumaat, dia tak hari sedekah. Penat dia sedekah, abang yang dapat. Biar dia nak maki kita, biar. Tuan-tuan, kita orang maki apa, kita biar, jangan balas. Nabi cakap apa? Bila orang buat jahat dengan kamu, kamu jangan balas dengan kejahatan. Orang buat jahat dengan kamu biarlah kejahatan dia buat tu, biar. Kalau orang buat baik dengan kamu balaslah buat baik. Kamu tengok pokok, kata ulama, kamu tengok pokok buah. Orang baling batu, orang baling kayu, dia balas dengan buah. Pokok. Pernah kita baling pokok pelam dengan batu, pokok pelam baling kita batu balik, pernah? Mana ada kan? Dia bagi pelam balik, dia bagi buah, faham? Ni pokok, faham? Orang baling batu. Nak ambil pelam, kita baling batu. Sumpik pokok, tuan-tuan. Dia menangis, faham? Ya? Sumpik dia, kulit dia, sumpik kulit. Astaghfirullahaladzim. Sumpik aku. Tuan-tuan, ya? Pokok ni ada nyawa. Pokok ada nyawa, air ada nyawa, langit ada nyawa, bukit ada nyawa, binatang ada nyawa, semua ada nyawa. Bila dia ambil nyawanya, dia mati ya. Itu yang mula-mula masa dunia nak kiamat, yang mula-mula dia ambil nyawa adalah air. Tuan-tuan, ya. Air. Ni bulan Ramadan dekat ni belajar berair. Berair liur, kena belajar. Berair masa nak buka puasa, kena belajar. Nak kumur-kumur pada bulan Ramadan, kena belajar. Dia Nabi kata jaga 2 lubang tu. 2 lubang tu jaga. Ya? Lubang farah dan lubang mulut jaga. Orang perempuan bulan Ramadan tak payah bagi gincu lah. Bulan Ramadan tak bagi gincu tebal-tebal. Mau cermin. Kalau termasuk, terasa batal puasa sebab atas sengaja dia pakai gincu. Dia faham lah. Dia faham tu. Ya? Kadang saya ajar dalam Facebook lagi. Kalau siapa pakai gincu, kalau makan nak supaya gincu ni tak hilang, nak nganga-nganga betul-betul. Sekarang ni semua dah ajar, semua ada. Faham ya? Tuan-tuan. Dunia kiamat lah, baru ni orang kedua kahwin. Joget, telanjang. Satu pendapat mengatakan perempuan. Satu pendapat yang katakan yang berjoget telanjang tu pondan. Pondan ke perempuan ke kalau kau buka aurat haram. Faham? Yang duk tengok ni Pak Haji depan. Punggung. Tak? Kalau kau ada orang tu mampu ya. Faham ya? Itu kenduri kendara ni bila orang jemput dia bagi mazhab Imam Syafi'i wajib kita pergi. Apabila dalam kenduri itu ada unsur-unsur dosa maksiat, kata Imam Syafi'i, baliklah kamu. Ya? Baliklah kamu. Imam Syafi'i cakap itu. Faham ya? Itu satu. Yang keduanya, apabila kenduri kendara dia jemput kita
dan ahli keluarga kita, ahli keluarga tak tulis pun dalam jemputan, wahai haji, jemput datang kedua di kenara, haji dan ahli keluarga. Dan jangan lupa konvoi-konvoi motor sekali. Tak ada tulis kan? Tak ada, ajak geng-geng motor. 20 biji, 30 biji, makan tu ke darah. Tuan rumah tengok kan. Habis beras aku ni. Dah lah makan banyak geng-geng ni. Lepas tu sumbang seorang RM1 tu. Dan haram tu sebab dia tak dijemput. Tak dijemput. Tak jemput haram. Ni faham? Kalau macam tu, seronok orang kedua kaya berhenti. Bang, kedua kaya makan tak? Kenapa tu kedua kaya makan lah? Tak kena hati-hati lah. Banyak orang buat dosa maksiat dalam tu lah. Lepas tu, kalau nak datang rumah orang ni, kena ada adab. Kena ada adab. Sama juga orang sakit. Orang sakit ni lah kita Bahrul Mazi beritahu daripada Imam Nawawi, Imam Sayuti, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Orang yang tukang mandikan jenazah, orang yang tukang kuburkan jenazah, tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, makruh dia datang ke rumah orang sakit, makruh. Tamak kata makruh. Sebab apa? Sebab kalau dia datang, orang sakit ingat dia nak ukur badan orang ni kubur ni mah. Makruh. Itu bagi orang sakit, makruh makan daripada orang sakit. Boleh jatuh haram, boleh menyinggung ni haram. Tak ada, orang tu sakit dia makan buah anggur tu mana. Siap bunyi. Orang sakit tengok terguna betul orang dia beli buah anggur, lepas tu dia makan sedap raya tu. Pergi sama orang sakit jangan lama-lama. Nabi tak pergi lama-lama, sama enggak pergi hospital tu. Tengok orang sakit jangan lama. Kejap dia nak rehat. Nak rehat. Tu. Tuan tengok sebenarnya ulama-ulama wafat semua sakit. Sakit. Bapa aku wafat sakit. Tok Guru Naizul Nikmat sakit. Almarhum Tok Guru Datuk Arundin wafat sakit. Tok Guru Fadli Ali Yamani wafat sakit. Banyak semua sakit. Almarhum Tok Pak Aziz Jaafar, almarhum Datuk Ishak Baharun, bekas mufti wilayah sakit. Semua sakit. Ulama semua sakit. Ni dekat tu, nak dekat Ramadan ni banyak orang mati. Kalau elok mati, elok tuan-tuan mati dulu daripada aku mati. Kalau aku mati, siapa nak ngajar? Tuan-tuan mati dulu. Jumpa lah. Mati jumpa. Jumpa mati ni. Contoh, Haji ni mati, aku mati. Bila aku mati, Haji ni mati. Belajar aku. Haji, bila Haji sampai? Kalau dia tak kenal, dia sebut nama. Kalau kenal, tanya, man anta? Siapa awak? Ana Ruhun Solihun. Saya roh yang baik. Kalau dia kenal, Haji, bila sampai ni? Baru tadi tengah hari. Orang bumi ke aku tadi, dekat kampung bagian-bagian ni, kampung Taiping ni, mati ni. Tersedak rokok ni. Tersedak mati. Asap rokok tersedak mati. Oh, iya ke? Itulah rokok kuat sangat. Tu kawan kita yang mengaji-mengaji, suka duduk-duduk luar, mengaji tak masuk dalam, duduk luar tu ada lagi ya, Haji? Oh, tak ada dah. Dah mati ya. Oh, dah mati. Dia cakap. Dah mati ya. Oh, iya ke dah mati? Kenapa tak ada kat tempat kita ni? Kalau tak ada, dia duduk negeri yang satu lagi. Negeri yang baik ni, dia panggil Ain-Liyin. Dalam hadis sebut, mereka duduk di bawah telih-telih burung yang hijau. Telih burung, dalam syurga Allah. Dalam syurga ni burung besar. Tuan. Besar syurga ni. Terbang. Kalau yang melawan perintah Allah, dia duduk negeri yang bernama Sijjin. Mereka dirantai oleh malaikat Allah. Yang roh tak diterima di arash pula, dia dibuang, dilempar ke dunia. Itu yang arash tak terima, bumi tak terima. Tu roh dilempar. Yang bila dia naik, bila kita ni nanti bila kita mati, malaikat kiraman katibin ni bawa kita naik. Roh naik. Sampai ke arash. Malaikat tanya, ini roh siapa? Tanya. Roh siapa ni? Roh siapa ni yang harum, wangi sangat ni? Inilah roh orang yang mati di dalam salat tengah semayang. Inilah roh wanita yang salihah. Inilah roh orang yang menuntut ilmu. Inilah roh orang yang rajin sedekah. Inilah roh orang yang rajin semayang sunat tahajud. Inilah roh orang yang damping dengan ulama.
Kebukalah pintu langit, arash buka, naik. Yang satu lagi, ini roh siapa yang hitam, bau busuk, lebih busuk pada bangkai ni. Arash tak dia buka. Tak dia buka. Lempar dia di bawah, lempar. Itu yang malaikat kiraman katibin tanya dengan Allah, wahai Allah, tugas kami dah habis ke? Kata Allah, belum habis. Kau tinggallah duduk dekat jenazah sampai dunia kiamat. Faham? Ini kerja malaikat kiraman katibin, dia bukan. Dia catat ni sampai habis. Bila kita orang ni mati habis, tak catat dah. Tapi dia duduk suruh. Dalam kitab kata macam tu. Tolong buka. Aku lupa nama kitab ni, subhanallah. Kitab Bahrul Mazi ke dalam kitab Bujarimi. Bab tentang malaikat kiraman katibin. Dah 9:04 minit. Berhenti lah tuan-tuan. Berhentilah. Cukuplah sampai sini. Sampai suratan kejahatan. Ingatlah tuan-tuan, kita tak tahu kita mati bila. Tak tahu. Ya, kita muhasabah. Mak bapak kita mati dah. Abang kita mati dah. Kawan kita mati dah. Tuan-tuan, orang mati dah. Semua duduk di alam barzah. Di alam barzah. Kalau mereka orang yang beriman, jasad mereka tak keput. Kalau mereka tidak beriman, jasad mereka keput. Ya, tuan-tuan, mereka di alam barzah. Sebab itu pentingnya anak soleh. Anak ni setiap hari doakan mak bapak. Doa, tuan-tuan. Jangan tak doa kan. Kita lagi doa. Ya, doa. Ya Allah, saya nak bergaya yang panjang sekarang ni. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah, berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, dan guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Luaskan kuburnya, terangkanlah kuburnya, masukkanlah mereka di dalam syurga Jannatul Firdaus berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun nak masuk syurga, ya Allah, dengan mak kami, dengan bapa kami. Kami tak mau berpisah dengan mereka, ya Allah. Doa itu, tuan. Nanti jumpalah mak lah. Ya, dah jumpa mak ni. Apa syurga ni, dia ada peningkatan. Syurga kanak-kanak dia lain. Syurga orang soleh, ulama, nabi, syuhada dia lain. Syurga apa tu? Mak apa tu dalam nanti di dalam syurga dia ta'aruf. Ta'aruf ni tahu, ta'aruf cakap Arab, ta'aruf lah. Dia berkenalan sebab kita mula-mula kita tak kenal. Sebab penduduk syurga ni semua muda-muda. Orang lelaki umur 30, orang perempuan umur 17. Bukan macam dalam tu, sakit gaut umur 30, 40 belakang. Umur 17. Tuan-tuan, 17 tahun, bang. Suara pun lembut. Abang. Woi, tuan-tuan, suara kasar. Abang. Mau sahur. Sahur! Mampu tuan-tuan. Kejut sahur jangan je tak kait. Faham? Kejut dengan lembut. Bang, bangun sahur. Bangun sahur. Masa bangun sahur tuan-tuan, masa baca doa makan tu minta dengan Allah. Ya Allah, dengan berkat pada bulan Ramadan ni, jadikanlah kami sekeluarga orang yang bertakwa. Berikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ni, ya Allah. Dan matikanlah kami di dalam husnul khatimah. Jangan minta lain. Minta orang bertakwa aja. Minta orang bertakwa, semua dapat. Sama juga beramal, jangan beramal kerana dunia. Siapa beramal kerana dunia, dia dapat dunia. Siapa beramal kerana akhirat, dia dapat dunia dan akhirat. Itu kita kena faham. Baiklah tuan-tuan, cukup sampai sini. Aku nak tutup dah. InsyaAllah kita jumpa pada bulan Ramadan. Itu pun kalau kita panjang umur. Kalau tak panjang umur, kita jumpa di negeri akhirat. Pasti jumpa punya. Tuan-tuan, ni aku dah buat kitab tapi dah pernah ambil. Tak apa, dah ada. Nak ambil lagi pun boleh. Membeli sambil menderma untuk sekolah aku. Sebab memang bulan Ramadan aku tengah cari dana dan aku menerima sumbangan zakat ke dana fidyah ke sumbangan ke untuk yang hidup dan untuk yang mati. Sebab setiap hari buka puasa, murid dapat sahur, belanja per hari, setiap hari RM550 setiap hari. Kalau sebulan tuan-tuan kira lah berapa ribu, berapa belah ribu setiap hari untuk buka puasa ya. Tak termasuk lagi lah nanti nak beli jubah dia, beli plekat dia, tuan-tuan, beli serban dia, itu lain cerita lah. Kalau tuan-tuan nak infak, tuan-tuan infak lah. Aku bagi jalan peluang untuk menginfak harta pada bulan Ramadan. Sebab sekolah kami ni, kalau siapa tolong mereka buka puasa, kami balas dengan khatam Al-Quran 2 kali, kami hadiahkan kepada para dermawan. Kalau tuan-tuan nak infak, Ustaz, ni saya infak ni untuk 3 hari. Saya infak ni untuk seminggu. Saya infak untuk sebulan, Ustaz. Banyak duit banyak. Tak tahu nak buat apa, Ustaz. Asyik toko kereta je, Ustaz. Infak untuk sebulan. Kalau untuk niat untuk mak, beritahu Ustaz ni untuk niat mak bapak dia. Kalau tuan-tuan niat untuk mak bapak, pahala tuan-tuan sedikit pun tak kurang. Dalam hadis sebut yang tu. Tuan-tuan, mak bapak dapat, kita pun dapat. Dia pada bila nampak ni mana mati. Tu.
Bunyi tu, nampak ni pahala bagi orang makan, ni pahala menuntut ilmu, ni pahala sedekah ke orang, ni pahala bersih jamban, ni pahala duk sapu masjid, ni pahala duk kutip tak cicak, nampak? Itu yang dia nak cakap tak boleh. Nak cakap dengan bini tak boleh. Mata ni tak nampak. Bini kat sebelah, orang nak mati ni, dia tak nampak bini, dia tak nampak. Dia celik tapi tak nampak. Lagi tak sebut, pandangan dunia dah ditutup. Dia buka pandangan akhirat. Tu orang nak mati dia tengok atas. Ya. Tu. Sebab dia nak mati dia macam kejang. Tak menahan roh nak keluar. Ya, roh dia naik. Itu bila orang nazak tak nampak kaki dia tahu. Kalau kaki dia sejuk ni kaki ni roh tak ada dia dah naik. Tu masa arwah bapak aku nak meninggal malam Jumaat. Pergi kat dia. Bah. Angkat kaki bah. Oh tak boleh angkat kaki. Dia tak boleh angkat kaki kan. Aku tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat. Aku dah hati juga. Abah tak ada ni. Tak kecium pada dia. Cium pada dia, bah. Balik dulu. Baliklah. Kau balik lah. Kau buat kerja kau. Aku buat kerja aku. Suruh balik doa. Berkat kau, berkat anak keluarga kau, berkat semua. Semua berkat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Dah, kau balik kita balik Ni tu telefon. Ustaz. Bapak Ustaz tak ada? Adalah sebelum dia meninggal, dia doa no. Meninggal Jumaat. Untung tuan jasa tak repot. Dah itu ulama tu. Tuan ulama. Dia siapa kubur tepi ulama untung. Tuan-tuan kalau meninggal, kuburlah tepi tempat orang alim, orang yang baca Quran ke, ustaz ke, kubur tu. Dia mendapat keberkatan ulama, keberkatan tu. Dah, baiklah saya cukup bagi sini. Kalau tuan macam saya tuan-tuan, ada kasut kijang, ada madu lebah, tabung pada. Tuan-tuan boleh menabung tabung. Jangan tabung lalu buat tidur. Jangan tabung lalu buat tak apa duit. Jangan beli top up boleh. Bukan untuk aku, untuk anak murid aku. Aku cari duit untuk anak murid aku. Anak luar nikah, doa Al-Quran, anak yatim, ibu tunggal, orang gila. Terus semalam aku kat rumah, tengah tunggu-tunggu anak murid dah datang daripada Kuantan, ibu tunggal datang. Tapi orang gila lah. Dia panggil aku, Uda, how are you? Ramadan ya karim. Orang gila tu. Yang Ramadan ya karim. Entah. Orang gila. Orang perempuan. Dia orang gila. Gigi dua. Isap rokok daun. Nanti bulan Ramadan datang sekolah aku. Ada orang perempuan. Pakai tudung isap rokok daun. Itu orang gila. Bukan bini aku. Faham Orang gila. Ada faham? Ada orang pakai serban kan. Kau serban jalan. Isap rokok pada bulan Ramadan. Itu orang gila. Nampak Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab ni tuan-tuan ada amalan yang dapat dari Koda. Ni ada wirid-wirid untuk pada malam hari raya. Boleh tuan-tuan ada amalan doa sebelum buka puasa. Tuan-tuan ambillah kat luar tu kan.